fi'il mudhari' marfu'. Sekiranya dia dimasuki oleh harf nasab, maka dia dipanggil mudhari' mansub. Kalau dimasuki oleh harf jazam, dipanggil fi'il mudhari' majzum. Ada siapa-siapa masuk dia tak? Ini dua saja yang boleh kacau fi'il mudhari', harf nasab dan jazam. Ini apa ni? Isim istifham, tak ada guna pun Jadi dia tidak kacau fi'il mudhari'. Apa bukti dia tidak dikacau? Nun dia masih kekal. Ya, kalau dimasuki oleh harf nasab dan jazam, nun dia akan dibuang. Itu tanda dia. Maka kita kata dia fi'il mudhari' marfu'. Makna tidak ada harf nasab dan harf jazam yang mendahuluinya. Maka selepas kita tahu dia fi'il mudhari', kita kena cari apa? Fa'il dia pada dhamir dia apa dia? Antum. Antum tu siapa? Bagaimanakah kamu kufur? Orang-orang kafir ataupun manusia. Bagaimanakah kamu wahai manusia boleh kufur? Apa perkataan selepas dia? Billahi. Apa makna billah? Dengan Allah. Bagaimanakah kamu kufur kepada Allah? Lepas tu perkataan apa? Wa makna apa? Semua dan dia. Sedangkan. Sedangkan tu waw apa? Waw rupa dia sama. Kalau kita terjemah pada permulaan ayat dan bermula, maka itu haraf apa tu? Istinaf pada permulaan ayat kan. Kalau kita sambung ayat, kita terjemah dan juga, itu haraf apa tu? Haraf ataf. Kalau kita bersumpah, kita guna wa juga. Wallahi, itu makna apa? Itu demi. Itu waw apa dipanggil? Waw sumpah. Termasuk dalam adik-beradik taukid, menegaskan. Kalau kita jumpa waw, kita terjemahkan wal hal. Itu apa tu? Wawul hal. Waw al hal. Diterjemahkan sedangkan, lagi pada hal, wal hal dalam keadaan. Rupa dia sama. Sekiranya kita jumpa perkataan waw, dia terjemahkan dengan bersama. Ini dipanggil waw ma'iyah. Dia bersama maknanya. Okey, ini dipanggil waw apa? Istinaf. Pada permulaan ayat. Ini menyambung, dia dipanggil waw haraf apa? Waw ataf. Ini waw apa dipanggil? Waw qasam, sumpah. Ini dipanggil apa? Wawul hal. Ini betul-betul cakap Melayu. Waw, dan cuma dia ada alif lam artinya. Waw al hal. Dan kalau bersama maknanya waw ma'iyah. Maknanya bersama. Bersama. Okey. Jadi di sini waw, di sini ia waw. Waw apa tu? Itu adalah waw hal. Bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah? Wal hal. Sedangkan. Ya? Boleh tuan-tuan? Okey, apa perkataan selepas dia? Allah. Ya? Wa kuntum. Kuntum. Daripada perkataan apa kalau huwa dia? Kalau huwa mesti bunyi kana. Mesti nampak. Sebab bila jumpa kana nanti, maka pola ayat telah berubah kepada, kalau jumpa fi'il, cari apa? Fa'il. Lepas tu cari maf'ulun bih. Kalau kita jumpa kana, dia fi'il juga, tapi fi'il naqis, tak sempurna maknanya. Maka pola ayat telah bertukar kepada kana. Kena cari isim kana. Dan selepas itu kena cari khabar kana. Nanti kita bincangkan. Ini sudah? Bagus tuan-tuan, rakam je. Masuk tak masuk, belakang kira. Yang paling penting, tengok rakam, klik-klikkan mata. Kalau tak ingat, minggu depan ulang lagi. Yang penting rakaman pun ada ya.
Siapa nak ulang kaji pun boleh pada okey. Siapa rajin pergi belayarlah di situ. Ya, ustazrusdi.com pun dah ada termasuk kelas kita punya rakaman Tapi kita tak bagi semua dulu supaya tuan-tuan beli CD dulu, lepas tu baru kita keluarkan. Okey. Kana. Ini kalau huwa cuba jalankan. Ini perkataan ni berulang hampir 1300 kali tuan-tuan mesti menguasai secepatnya dia. Okey, cuba jalankan. Huwa kana, huma, hum. Apa makna kanu? Mereka adalah, mereka telah menjadi, mereka telah berada. Dalam ayat ni mungkin mereka telah. Okey, tapi bukan kanu ayat ni kan? Jalan lagi lah, tak jumpa lagi. Hiya kanat, huma, hunna, kunna. Dia tak jadi kanna. Semula hunna kunna. Perubahan daripada hunna ke bawah Anta kunta, antuma, antum kuntum. Inilah dia kuntum. Apa makna kuntum? Kamu semua telah, adalah. Tengok mana yang sesuai. Kenapa banyak sangat terjemahan dia tu? Sebab dia sendiri naqis maknanya cacat, kurang, tidak memberikan makna yang sempurna kepada makna dia sendiri. Jadi bila kita jumpa kana dan adik-beradik dia berapa orang? Kakak dah tambah 1 orang adik-beradik dia ada 13 orang. Minggu depan kakak datang sampai beranak pula dia. Kana bila jumpa kita kena cari pola ayat dia. Isim kana. Bagi siapa isim kana? Bagi depan. Kalau tak jumpa bagi depan, cari apa? Dhamir yang tersembunyi. Kaedah macam cari fa'il kan? Sama sebiji. Selepas kita cari isim kana, kena cari apa? Khabar kana. Bagi apa? Bagi atas. Macam cari maf'ulun bih. Kalau tak jumpa bagi atas, macam mana? Bermakna dia mungkin dalam bentuk ayat. Dia tak boleh, tidak ada dhamir yang akan muttasil dengan kana. Sebab dia tak sempurna, tak dapat dia nak melekat. Jadi satu cara saja, cari isim bagi atas ataupun dia dalam bentuk jumlah lah, harf jar fil fasli ke, ataupun dalam bentuk fa'il, semua boleh. Okey, bila kita jumpa kana, kuntum, mana dia punya isim kana? Kita kena cari kaedah pertama ke kedua? Kedua. Cari dhamir yang tersembunyi pada kuntum. Apa dia dhamir dia tadi? Antum. Jadi isim kana dia ialah antum. Okey. Kita dah jumpa isim kana dia antum. Isim kana ialah antum. Antum tu siapa? Al-kafirun. Sama dia sini tadi. Kalau sini al-kafirun, bagaimanakah kamu wahai orang kafir kufur kepada Allah? Sedangkan kamu telah. Telah. Bila kita dah jumpa isim kana, kita cari apa? Khabar kana. Macam mana cari khabar kana? Bagi atas. Mana dia? Amwatan. Apa makna amwatan? Berapa orang mati tu? Ramai. Mana nampak ramainya? Jamak. Jamak apa dipanggil? Jamak taksir. Kalau seorang saja yang mati disebut apa? Maut itu kematian. Kalau mati, maitun. Seorang yang mati, maitun. Kalau 2 orang,
Maitani ataupun maitaini, jamak dia amwat. Amwatun, amwatin, amwatan. Isim boleh 3 baris kan? Kenapa dia tanwin? Sebab dia tak ada alif lam. Kenapa dia bagi atas? Sebab dia khabar kana. Ya, mana? Alif tu. Oh, itu semua baris atas semua ada alif kecuali hamzah dan ta marbutah. Ya? Sebab itu dalam hukum mad iwad, ya, semua kena baca 2 harkat. Wa kuntum amwata, semua ada alif, ya. Macam kitaban marfuqa, kitaban masih ada alif. Tapi kalau wassamaa binaa, ada alif tak? Tak ada alif pada tulisan, ada alif ketika membacanya. Kena 2 harkat kan? Wassamaa binaa, 2 harkat. Dia termasuk dalam ma'iwat juga. Yang tak boleh, ya, hanya satu saja, iaitu ta marbutah. Ya, saya kata apa dia? Marbutah. Ada ayat Quran? Tak ada kan? Apa ayat Quran yang ada ta marbutah? Maghfirah. Maghfiratan. Maghfiratan. Macam mana nak waqaf? Maghfirah. Tak boleh baca maghfiratan. Tak, ya? Sebab pada ta marbutah memang tidak ada alif. Tetapi semua perkataan yang lain naklah ada alif, termasuk hamzah. Hamzah sebenarnya ada alif, tetapi tidak ada pada tulisan. Dari segi bacaan tetap dibaca 2 harkat seperti ada alif, kan? Okey, wa kuntum amwatan. Apa nak wa? Sedangkan pada hal, wal hal kuntum, kamu semua adalah, kamu semua telah, amwatan, mati, telah menjadi, mungkin terjemahan dia telah menjadi orang-orang yang mati. Maknanya kamu semua dah mati dah kan? Mati itu makna apa? Tak ada lah. Apa makna kamu semua dah mati? Ya, tidak wujud. Ya, sebelum ni tak wujud. Kita diwujudkan kita di dalam satu alam dulu. Pertamanya alam roh. Sebelum tu tak ada. Diwujudkan di alam roh, tak pergi dunia lagi. Masa kita dalam perut mak kita 120 hari, ya, baru dicampakkan roh dalam perut mak kita tu. Ya, barulah berdetik, bernyawa di situ. Kemudian selepas tu kita dipindahkan ke alam dunia. Ya, apa proses perpindahan ke alam dunia? Kelahiran. Lepas tu kena pindah lagi tak? Pindah. Ya. Macam mana nak pindah ke alam barzakh? Mesti mati. Kalau tak mati tak boleh pindah. Mesti mati. Itu proses dia. Ya. Kemudian dihidup, dibangkitkan semula. Ya, sampailah kita dihisap atas semua amalan kita. Jadi dulu kamu semua adalah orang-orang yang mati. Ya, maknanya tak ada. Dia baris atas tadi sebab apa? Khabar kana. Sebab tu dia baris atas, ya. Wa kuntum amwatan. Kemudian apa dia perkataan dia? Sema, fa. Okey, fa apa? Fa apa tu? Haraf apa tu? Haraf jar tak ada fa. Haraf ataf. Macam mana nak terjemahkan? Lalu. Lepas kamu dulu tak ada lalu. Apa perkataan selepas dia? Ahya sahaja. Fi'il apa tu? Ahya. Fi'il mudhari'. Kenapa? Sebab ada alif. Adakah fi'il madhi tak ada alif?
Cuba tengok fi'il madhi. Ada tak fi'il madhi yang ada alif? Ya, ada. Cuba tengok apa kita punya sifir. Cuba tengok fi'il madhi yang ada alif ada berapa? Pertama sifir 2, kedua 6, 3, 7, lagi 8, 11, 12. Ada 6 fi'il madhi yang bermula daripada alif. Jadi bila nampak alif tu atau hamzah di pangkal, tak boleh juga nak dawa fi'il mudhari' terus, ya. Sebab ada 6 pattern fi'il madhi yang bermula daripada alif. Maka ini adalah atas pattern af'ala. Sifir berapa tu? Sifir 2. Tetapi ya, hujung dia ada alif maksurah, tak nampak. Dia adalah fi'il madhi sifir 2. Ya, fi'il madhi sifir 2, fi'il madhi dia bunyi af'ala. Fi'il mudhari' dia yuf'ilu. Banyak perkataan-perkataan Al-Quran yang macam ni bentuknya. Cuba tengok indeks kandungan muka surat yang atas pattern sifir 2 yang hujung dia ada haraf illah. Sila buka muka surat ya XIII 13. Betul tak? Ya, muka surat 13, isi kandungan muka surat daripada 405 itu 405 apa bunyinya? Ahya. Itu memang kena kat dia lah. Ini perkataan yang fi'il yang kerap digunakan dalam Quran. Sebab tu dimuatkan dalam buku kita. Ya. Dia atas pattern af'ala yuf'ilu. Semua baca af'ala yuf'ilu. Sekali lagi. Kalau perkataan kita di sini ahya yuhyi. Sekali lagi. Sekali lagi. Akhfa. Ya, akhfa yukhfi. Sekali lagi. Seterusnya ara yuri. Ini ada masalah sikit, lagi banyak masalah dia. Tak payah bincang. Ara yuri. Tengok indeks, ya. Tolong tengok indeks, tolong bang. Apa ni? Muka. Ya. Tolong kawan-kawan kita. Okey, sekarang ni kita masuk apa ni? Perkataan yang seterusnya. Ara yuri. Auna. Auna yugni. Sekali lagi. Alqa. Sekali lagi. Anja. Sekali lagi. Auha. Sekali lagi. Aufa. Aufa. Itu pattern ni sangat banyak digunakan dalam Quran. Ahya yuhyi semua tu, Cuba tengok perkataan ahya, mana apa ahya? Dia telah menghidupkan. Biasanya ada meng dengan kan kalau sifir 2 ni, Lepas tu akhfa. Mana akhfa? Menyembunyikan. Akhfa yukhfi. Seterusnya ara yuri. Dia telah memperlihatkan. Dia ada imbuhan me dengan kan kalau dalam bahasa Melayu. Ara yuri makna memperlihatkan. Semua jumpa tak tu? Okey, seterusnya perkataan apa? Auna. Mana auna? Yugni. Mengkayakan. Mengkayakan. Mengkayakan biasa diterjemahkan memberi faedah, memberi manfaat, mengkayakan. Okey, alqa yulki. Mana alqa? Ia telah siapa sebut men dengan kan dapat setengah markah. Menkan. Okey. Mencampakkan. Ya? Anja yunji. Mana anja yunji? Menyelamatkan. Ya? Kalau najah selamat. Kalau anja menyelamatkan. Auha cakap Melayu mewahyukan. Dia kalau menghidupkan tadi ahya. Ini auha.
sikit dia bunyinya berbeza. Kemudian yang terakhir dia apa? Aufa yufi. Apa makna aufa? Mencukupkan, menyempurnakan. Itu bila sifat 2 tu biasa akan berlaku peimbuhan. Maka ahya, apa maknanya? Menghidupkan, itu makna umum. Tetapi bila kita dah pergi kepada ini fi'il apa? Fi'il apa? Madhi. Maka kita terjemahkanlah ikut dhamirnya. Apa dhamir dia? Dia, ya. Huwa ahya. Setuju? Kita biasa kan? Biasa doa kan ni kan? Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahya. Itu bukan. Ini apa ni? Itu apa? Alhamdulillahillazi ahya. Ahya itu. Ya, ahyana ahyani. Ya. Pujian kepada Tuhan yang ahya, ia telah menghidupkan ni aku ba'da, selepas amata, dia telah mematikan ni aku. Itu dua-dua sifat 2, amata dengan ahya. Tapi kalau doa mula nak tidur tu, bismillahilladzi ahya, bismikallahumma ahya. Itu ahya tu bukan ahya yang ni. Ahya tu daripada perkataan haya, sifat 1 saja, 3 huruf. Fa'il mudhari' dia yahya. Huwa yahya, mana apa? Dia sedang hidup. Kalau anta tahya. Kalau nahnu nahya. Kalau ana ahya. Aku hidup. Aku sedang hidup. Ini fi'il mudhari'. Ya? Jadi bunyi dia pun sama. Tapi aku hidup. Sama ada macam ni lah. Kalau tak nak kelirukan, ahya. Aku hidup. Bismika. Apa makna bismika? Dengan nama engkau. Allahumma, ya Allah, ahya. Aku hidup. Bukan aku menghidupkan. Itu Allah punya kerja. Dengan nama engkau ya Allah, aku hidup. Wa amutu, aku mati. Itu nak tidur. Ya? Bangun tidur je syukur. Alhamdulillahillazi ahya. Pujian kepada Allah yang telah menghidupkan. Okey. Ni fi'il apa ni? Fi'il madhi. Sifat berapa tadi? Sifat 2. Ya? Fa'il dia siapa? Allah. Huwa. Sebab Allah tidak disebut, ya? Huwa kan? Setuju huwa? Kalau huma macam mana bunyinya? Cuba jalankan. Huwa ahya. Huma? Apa beza dia? Huwa ahya, huma ahya. Sama je. Bunyi ya macam tu je. Yang ni tuan-tuan perlu kepada apa ni, kita punya ni, sebab dia ada haraf illah. Sebab tu lah jadi kelakar tu. Sebab dia tak tahu menjalankan fi'il madhi sifat 2 yang hujung dia ada haraf illah. Okey, muka surat 272. 272 memberi panduan kepada kita bagaimana menjalankan fi'il madhi yang hujung dia ada haraf illah untuk sifat 2. 272. Okey, perkataan dia ialah a'ta. Ya. Saya cadangkanlah tuan-tuan dan puan pinjam ni. Saya cadangkan beli ni. Ataupun nak saya belikan 2 kali ganda harga. Ataupun haji saya benarkan bisnes ni. Oh, terangnya. Bagus dia. Idea yang bagus. Yang sebenarnya kalau buku edisi 1 saya lagi kecil ni saya dah besarkan. Tapi yalah, maklumlah, mata dah lama guna tak boleh nak komplain dah guna lama dah dapat melihat sekian puluhan tahun dah
Tak ada pilihan kecuali kita bersyukur saja pada Allah. Ya. Okey. Itu dia semua pattern dia. Ya. Cuba jalankan. Huwa a'ta. Huma. Hum. A'tau. Tengok betul-betul baca tu. A'tau. Okey, bermakna kalau kita nak jalankan di sini, huwa ahya. Huma. Ahyaya. Bukan ahya. Sikit je beza dia. Ahyaya. Mereka berdua telah menghidupkan. Tapi benda ni tak berlaku lah, sebab yang menghidupkan hanya Allah Ta'ala. Okey, kalau hum bunyi macam mana? Ahyau. Ya? Ahyau maknanya mereka telah menghidupkan. Okey. Jadi dia fi'il madhi, dhamir dia huwa, itulah fa'il dia. Huwa tu siapa? Allah. Lalu dia telah menghidupkan. Mana maf'ulun bih? Kenapa maf'ulun bih? Sebab dhamir melekat dengan fi'il. Kan fi'il kan? Ni fi'il madhi sifat 2. Tulis sifat 2 lagi tu. Bila dia melekat dengan fi'il, dia mesti jadi maf'ul bih. Kalau perbuatan menghidupkan, pelaku dia ialah dia, iaitu Allah. Yang kena hidupkan siapa? Kau. Itu maf'ul bih, yang kena pada perbuatan menghidupkan tu. Lalu dia telah menghidupkan kamu, wahai manusia, wahai orang kafir. Lepas tu summa, makna summa kemudian. Haraf apa tu? Haraf ataf. Haraf ataf. Summa. Kemudian yumitu asalnya. Yumitu. Tuan-tuan ingat tak sifat berapa tadi? Sifat. Kan kita tadi bunyi ahya. Fi'il mudhari' dia bunyi apa? Yuhyi. Kalau amata, ini pattern lain tuan-tuan. Okey, kalau pattern lain, kita kembali semula ke muka surat 13, isi kandung tadi. XIII. Ya. Iaitu pattern di sini, ya, adalah pattern 401. Muka surat 13, kandung, isi kandung muka surat, iaitu bunyinya azaqa yuziqu. Jumpa? Iaitu kandungan 401 tu ya. Isi kandung muka surat. Isi kandung muka surat yang belum ada muka surat sebenarnya lagi. Ya? Semua jumpa? Okey, perkataan dia ialah azaqa yuziqu. Okey, semua jumpa? Okey, siapa tak jumpa minta tolong kawan-kawan Okey, bunyikan azaqa yuziqu. Sekali lagi. Arada, asaba, ata'a, aqama, amata, yumitu. Ni ayat kita ni. Amata, yumitu. Makna amata? Dia telah mematikan. Yumitu, dia sedang atau dia akan mematikan. Ni amata, yumi. Atas pattern itu. Mari kita tengok semua makna dah dapat tu. Azaqa. Ya? Azan dah. Azana. Itu bukan azana Itu azana yu'adzinu. Itu sifat 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Okay, tuan-tuan, kita sambung pelajaran kita, tak habis lagi, iaitu ayat yang ke-28. Okey, cuba terjemahkan. Kaifa, bagaimanakah, takfuruna, kamu kufur. Ya, kamu tu siapa? Orang-orang kafir. Kamu wahai orang kafir kufur billahi, dengan Allah. Wa, sedangkan, wal hal, padahal, kuntum, kamu semua telah menjadi amwatan, orang yang mati. Fa, lalu, ahya, dia tu siapa? Allah. Dia iaitu Allah telah menghidupkan kamu, ya, iaitu menjadikan kamu daripada, ya, dalam rahim mak kamu sampailah kat dunia hidup. Summa yumitu, dia akan mematikan. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari. Ada siapa-siapa ganggu dia? Tak ada. Apa menunjukkan dia tidak diganggu? Sebab dia kekal baris depan. Dia tak bertukar jadi mati ataupun jadi baris atas. Maka ini dipanggil fi'il mudhari apa? Marfu'. Ya? Fa'il dia siapa? Fa'il dia yumitu, dia mematikan. Huwa tu siapa? Allah, dia mematikan, akan mematikan. Mana maf'ulun bih? Kum. Ma makna kum? Kamu semua, iaitu manusia ataupun orang kafir. Mana dia akan mematikan kamu, ya, daripada dunia ini untuk masuk ke alam barzakh, ya. Okey, kita sambung kita punya ayat. Apa perkataan selepas dia? Summa, lepas dia mematikan kamu. Summa maknanya kemudian. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf apa? Haraf ha. Kemudian yuhyi. Alah, dia terpadam pula baru tadi. Fi'il madhi bunyi macam mana tadi? Ahya. Ma makna ahya? Telah menghidupkan. Fi'il mudhari' dia yuhyi. Satu lagi tadi mematikan. Amata, dia telah mematikan. Fi'il mudhari' dia yumitu. Thumma yuhyi. Ma makna yuhyi? Dia akan menghidupkan. Makna menghidupkan semula. Yuhyi. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Marfu' ke mansub ke majzum? Marfu'. Tidak ada siapa kacau dia. Tapi tak nampak bagi depan sebab apa? Sebab ya berada di hujung tu, dia tak nampak bagi depan. Dia tak bunyi yuhyi. Ya? Fa'il dia siapa? Yuhyi? Huwa tu siapa? Allah. Maf'ulun bihnya mana? Kum. Kenapa dia jadi maf'ulun bih? Dhamir melekat dengan fi'il. Apa makna yuhyikum? Dia akan menghidupkan kamu semua. Kemudian apa perkataannya? Summa. Dia matikan semula tak? Dah tak mati dah lepas tu kan? Sebab dia menghidupkan kamu semula di mana? Di padang mahsyar. Lepas tu tak mati dah. Summa, kemudian apa perkataan selepas dia? Ilaihi. Ada dua perkataan. Pertama ila, haruf apa? Haruf jar. Hi, dhamir muttasil. Boleh ulang dhamir muttasil nak dengar? Ya. Kalau ila, ya dia mati, dia bila disambungkan dia jadi ilai.
Mana yang lebih fasih disebut? Hu ke hi? Hi. Dia akan jadi hi, hima, him. Ha tak boleh ubah. Hima, hinna. Yang lain tu tak boleh ubah, macam biasa. Okey, cuba jalankan dhamir muttasil. Diagram warna apa? Warna pink. Okey, cuba jalankan dalam bahasa Arab macam mana kita nak sebut kepadanya. Ilaihi. Cuba sebut semua. Kepada mereka berdua. Ilaihima. Kepada mereka. Kepada dia perempuan. Dia berdua. Kepada mereka semua perempuan. Ilaihinna. Sebab dia bila ya mati dia akan lebih ringan disebut dengan hi. Ilaihinna. Kepada engkau lelaki. Kau berdua. Kepada kamu semua. Kepada kau perempuan. Kau berdua. Kamu semua. Kepada aku. Ilayya. Semua betul wah, markah penuh nampak. Ilayya. Kepada kami. Ilayna. Apa perkataan selepas dia? Turja'una. Turja'una. Sabar dulu tuan-tuan. Cuba buka Sefer 1. 1B macam mana bunyinya? Fa'ala, fi'al mudhari' dia? Yaf'ilu. Okey, fa'ala kalau kolom nombor 2 yaf'ilu. Okey, cuba tuan-tuan bariskan. Fa'ala raja'a, dia telah kembali. Fi'al mudhari' dia yaf'ilu, bunyinya yarji'u, dia sedang atau akan kembali. Boleh? Ini baris ni siapa yang tentukan? Bukan sifir. Sifir mengikut ketentuan kamus ataupun sebutan orang Arab. Mana kita akan dapat 1B ni bukan kerana kamus ikut kita, tapi kita ikut kamus. Sebab dia simai. Apa orang Arab tak sebut raji'an. Orang Arab tak sebut yarju'. Yarja'. Dia sebut yarji'u. Okey, cuba tuan-tuan melompat kepada kolom nombor 11. Fi'il apa? Madhi majhul. Macam mana bunyinya? Fu'ila. Fu'ila maknanya kalau di sini macam mana bunyinya? Ruji'an. Apa makna ruji'an? Dia telah dikembalikan. Dia telah dikembalikan. Okey, cuba tengok kolom nombor 12. Macam mana bunyinya? Yuf'alu. Nombor 12 kolom fi'il apa? Fi'il mudhari' apa? Majhul. Macam mana bunyinya? Yuf'alu. Di sini macam mana? Yurja'u. Ma makna yurja'u? Dia akan dikembalikan. Yurja'u. Boleh? Ini adalah fi'il mudhari' majhul. Cuba jalankan fi'il mudhari' majhul. Terbalikkan sifir kita. Okey, cuba jalankan. Huwa yurja'u. Huma yurja'ani. Ini jangan ubah. Yurja jangan ubah hujung ia ubah. Huma yurja'ani. Hum. Ma makna yurja'una? Mereka akan dikembalikan. Hiya turja'u. Huma. Hunna yurja'na. Anta turja'u. Antuma. Antum. Turja'una. Turja'una. Apa maknanya? Akan dikembalikan. Ni dia. Fi'il apa namanya? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' majhul. Bila kita jumpa fi'il majhul, kita cari apa? Bukan nak
naib fa'il. Naib fa'il. Timbalan fa'il. Sebab timbalan dia, sebab cara mencari dia sama, iaitu pada dhamir dia. Apa dhamir dia? Naib fa'il tu, naib fa'il ya, sama makna dengan maf'ul bih, cuma baris dan cara mencari dia sama dengan fa'il. Tapi makna dia bukan makna fa'il, makna dia makna maf'ul bih. Kamu semua akan dikembalikan. Jadi naib fa'il dia siapa? Antum. Antum ni bukan pelaku, dia yang kena kan. Kamu semua akan dikembalikan. Antum tu siapa? Al-kafirun. Kemudian kamu semua akan dikembalikan ilaihi, kepadanya. Kenapa dihujungkan turja'un? Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Kenapa tak sebut summa turja'una ilaihi? Kamu semua akan dikembalikan kepadanya. Mana lebih senang? Senang belaka senang belaka. Tak apalah, tak payah bincang lah, senang. Okey, jadi ya, dia tu kalau sama senangnya tak apa. Ya, sebenarnya dia nak dapatkan rima semua sama sebab kita punya hujung tu semua rima dia dengan nun daripada ayat yang 26 tu, wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin ulaika humul khasirun summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kan sedap bunyi dia, bunyi nun kan. Waktu lega je kita dengar studais pergi Mekah, sedap tapi tak berapa faham. Tapi sedap kan, sedap sebab rima. Macam kita juga dengar lagu Hindustan, tapi Hindustan tak dapat pahala lah tapi sebab dia diatur dengan susunan syair tu, jadi hujung dia sama, jadikan kita sedap mendengar dia. Okey, boleh? Cuba terjemah semula. Kaifa takfuruna? Kaifa takfuruna? Kamu semua kufur. Cuba tak payah tengok kat tuan-tuan punya buku, boleh tak? Tengok papan putih je. Okey, semula. Kaifa takfuruna? Kamu semua kufur billahi, dengan Allah dan kepada Allah, wa sedangkan wal hal kuntum, kamu semua telah menjadi amwatan, orang-orang yang mati, makna tak ada dulu fa ahya, ahya huwa ahya, dia iaitu Allah telah menghidupkan di dunia summa yumitu, dia akan mematikan kamu, iaitu dengan proses kematian, masuk dalam kubur. Summa yuhyi, menghidupkan kamu, iaitu di hari akhirat nanti. Summa ilaihi turja'una, kamu semua akan dikembalikan. Lulus. Boleh balik cepat lah. Okey, kita masuk ayat yang ke-29. Apa perkataan dia? Huwa. Apa makna huwa? Dia. Dia tu siapa? Allah. Isim ke fi'il ke haraf? Isim mulakan ayat mesti jadi apa? Mubtada. Mubtada sepatutnya bagi apa? Bagi depan. Kenapa dia tak bagi depan? Kerana dia mabni. Mana khabarnya? Ya, bagi depan. Mana? Allazi. Allazi jadi khabar. Setuju? Setuju. Khabar bagi apa? Kalau isim bagi depan. Kenapa tak bagi depan? Mabni. Mana kita tahu mabni?
Diagram warna apa? Warna pink. Tak ada pun. Mana rujukan kita? Purple. Cuba tengok isim. Isim terbahagi kepada dua. Satu isim mu'rab yang boleh berubah. Purple. Abang tu dah siap rak dia dah. Susun. Okey, mabni dan mu'rab, Isim mabni ada berapa? Ada 8. Sini. Yang pertama apa? Dhamir. Ini semua dhamir. Wa, huma, hum. Itu semua mabni. Yang kedua apa? Isim isyarah. Hadha, hadhihi, dhalika, tilka. Lagi? 3. Isim mausul. Alladhi. Kan? Alladhi, allati, haulai. Sorry. Dan alladhina, allai. Semua adalah mabni. Okey, jadi dia boleh jadi khabar yang sepatutnya bagi depan tetapi tak bagi depan kerana dia adalah mabni. Dia pun mabni. Kalau tuan-tuan kata dia mubtada khabar, cuba terjemahkan huwa allazi. Dia adalah allazi, yang apa? Yang kambing yang ke, orang yang ke, kucing yang ke, dia mesti, yang tu mesti dikaitkan. Sebab tu dia panggil isim mausul. Dia adalah orang yang, tadi dia tu Allah jadi orang pula. Dia adalah Allah yang, atau Tuhan yang. Dia yang ni memang dia memang tak boleh berdiri sendiri. Sebab tu dia panggil mausul. Dia perlu disambungkan dengan perkataan sebelumnya. Yang tu apa? Di sini dalam konteks kita ialah Tuhan yang. Jangan semua orang je. Dia adalah Tuhan yang, apa perkataan selepas dia? Itu menunjukkan dia Tuhan, pencipta. Apa makna khalaqa? Yang telah menjadikan atau telah menciptakan. Khalaqa, Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Fi'il madhi hukum dia marfu' ke, mansub ke, majzum? Tidak marfu', tidak mansub, tidak majzum. Kan? Dia apa? Mabni. Ada dua fi'il yang mabni, iaitu fi'il madhi dan fi'il amar. Dia tak boleh berubah. Siapa-siapa masuk pun dia tak akan kacau dia. Khalaqa makna dia telah menjadikan. Fi'il apa? Madhi. Fa'il dia siapa? Huwa tu siapa? Huwa tu ialah alladhi. Alladhi tu yang kembali kepada Allah. Dia adalah Tuhan yang telah menjadikan atau telah menciptakan. Apa perkataannya? Lakum. Bagi kamu. Apa perkataan selepas dia? Ma. Lepas tu fi. Lepas tu al-ardi. Apa makna ma? Apa yang fil ardi? Di bumi. Okey. Sekarang tuan-tuan jumpa fi'il kan? Fi'il apa ni? Fi'il madhi dah jumpa. Lepas tu dah jumpa fa'il. Mana maf'ul bih dia? Allah menciptakan apa? Allah menciptakan kamu, boleh tak? Betul tak Allah menciptakan kamu? Statement dia betul lah. Tapi dalam ayat ni, mesej yang nak disampaikan oleh Allah bukan Allah menciptakan kamu. Allah menciptakan ma. Apa yang, inilah maf'ulun bih. Tetapi sebab dia isim mausul, dia berkaitlah ma fil ardi. Apa sahaja yang di bumi. Lakum, untuk kamu. Allah menciptakan apa sahaja yang di bumi ini. Lakum, untuk kamu. Kamu tu siapa? Manusia. Okey? Bukan di sini mesej yang Allah nak sampaikan bukan Allah menciptakan kamu. Kalau Allah menciptakan kamu, macam mana bunyinya? Khalaqakum. Baru dia jadi maf'ul bih.
kerana dhamir melekat dengan fi'il. Ini dia melekat dengan apa ni? Dengan harf jar, ta'ji. Nak jadi maf'ul bih. Kalau dia jadi maf'ul bih mesti allazi khalaqakum. Ya. Dia telah menciptakan ma fil ardi, apa sahaja yang di bumi, lakum, bagi kamu. Apa perkataan selepas dia? Oh, jami'an. Kena sambung pula lagi. Jami'an. Apa makna jami'an? Kesemuanya. Apa sahaja yang di bumi keseluruhannya. Isim ke fi'il ke haraf ni? Isim. Kenapa dia ada tanwin? Tak ada alif lam. Kenapa dia bagi atas? Tuan-tuan jangan fikir ya, bila jumpa jami'an biasa dia akan jadi hal. Dalam keadaan keseluruhannya, kesemuanya. Itu hal makna apa? Keadaan. Sama ada dia menceritakan keadaan pelaku atau keadaan yang dilakukan. Maf'ulun bih. Ini menceritakan keadaan siapa ni? Keadaan apa? Iaitu makhluk-makhluk yang berada di atas muka bumi ni, kesemuanya, dalam keadaan kesemuanya untuk kamu. Apa perkataan selepas dia? Summa. Kemudian haraf apa? Atau. Apa perkataan selepas dia? Istawa. Isim ke fi'il ke haraf? Fi'il. Isim. Fi'il apa? Madi. Madi sifir berapa? Ista. Sama ke Dia bukan ista juga tapi bukan ista. Dia pattern dia ialah, cuba tengok ifta'ala. Bermakna sifir berapa? 7. Okey. Macam mana kita nak katakan penambahan pada sifir 7 ialah huruf alif dan ta. Bermakna perkataan kita di sini ia apa bunyinya? Istawa. Betul? Bermakna apa yang kita nak buang kalau kita nak cari dalam kamus? Alif dengan waw, maka punca perkataan ialah sawa. Okey, cuba tuan-tuan cari sawa. Lama dah kamus tu, merajuk dia nanti. Sawa. Daripada perkataan sawa, tuan-tuan cari perkataan istawa. Muka surat berapa? Belum bertemu lagi. Sin waw. Muka surat 156. Cuba 156. Sawiyah. Itu punca perkataan dia. 156. Kolom sebelah kiri, tengah. Sawiyah makna apa? Ia telah lurus. Fi'il mudhari' dia yaswa. Masdar dia siwan, kelurusan. Cuba turun ke bawah, jumpa tak perkataan istawa asy-syai'u? Itu istawa. Itulah perkataan kita, istawa. Apa makna istawa? Ia telah lurus. Fi'il madhi juga tapi sifir 7. Kalau istawa ila syai'i, maknanya dia telah menyengaja, dia telah menuju. Dalam kita punya apa ni, ayat ni, istawa thumma istawa ila. Itu maknanya istawa ila. Ia telah menuju, dia telah sengaja menuju. Itu terjemahan harfiah dia lah. Ada juga yang menterjemahkan bersemayam. Tuan-tuan punya terjemahan apa? Siapa tengok terjemahan Quran? Istawa. Terjemahan Quran tuan-tuan. Cuba saya nak dengar lah apa terjemahan dia.
Dia telah berkehendak, maknanya menujulah atau sengaja. Okey, ada lagi terjemahan tuan-tuan? Lafziah. Cuba abang punya. Semastawa, mana? Istawa, dia mengarahkan, makna menuju. Tadi punya sama dengan ni ya. Oh gitu ya. Ini perbuatan yang termasuk dalam ayat mutasyabihat lah. Ayat yang kabur, yang tidak jelas. Sama ada kita mentakwilkan perkataan istawa itu kepada makna menuju, berkuasa, bertahta, ataupun mengikut orang ulama-ulama salaf, dia kata istawa itu menuju, istawa itu bersemayam dengan yang layak bagi Allah Ta'ala, dengan kita tidak menyamakan dengan makhluk. Kalau dalam tafsir saya, Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan semastawa istiwaan yaliqu bihi, kemudian dia bersemayam dengan semayam yang layak bagi Allah Ta'ala. Itu je. Lepas tu tak payah bincang ya? Kalau bincang panjang-panjang jadi huru-hara. Macam mana Imam ini perkataan ni jadi perbahasan panjang lah ya, perkataan tu. Sifar 7 fi'il madhi jadi istawa, dia telah bersemayam. Fi'il mudhari' dia yafta'ilu. Macam mana bunyinya? Yafta'ilu, yastawiyu ya. Okey, masdar dia ifti'alun. Apa dia? Istiwa'un. Itulah, ini perkataan istiwa, persemayaman itu. Kalau tak nak bincang, senang je, ikut cakap Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum. Ma makna ma'lum? Diketahui. Apa kita tak tahu pula? Ada dalam Quran banyak ya. Lepas tu al-kaifiyah. Ma makna al-kaifiyah? Cara. Kaifiyah, cara dia. Macam mana Allah beristiwa, bersemayam? Majhul. Makna majhul? Tidak diketahui. Kita makhluk manalah layak nak tahu bagaimana perbuatan Allah Ta'ala tu ya. Was-su'alu, makna as-su'al, bertanya. Nak panjang-panjang cerita, anhu, tentangnya, mengenainya, bid'atun. Jadi tak payah panjang lah, tanya-tanya nanti jadi bid'ah. Sebab sahabat tak tanya katanya Jadi maknanya, jadi tak payah dibincangkan panjang. Imam Malik bila ditanya, dia kata al-istiwa ma'lum, sebab termaktub dalam Quran, tidak boleh dinafikan ya. Maknanya kaifiyah, bagaimana cara dia bersemayam, majhul, tidak diketahui. Wasu'alu anhu bid'ah, tanya tentang dia bid'ah. Jadi tak boleh tanya. Jadi saya pun mengunci. Ini bertanya bab ni je lah. Bab tanya tentang fi'il madhi ke fi'il mudhari' tak apa. Istawa fi'il madhi ke mudhari'? Madhi. Sifar 7. Okey, bermakna dia fi'il madhi kan. Apa dhamir dia? Huwa istawa kan? Cuba jalankan yang tadi. Ingat-ingat yang tadi tuan-tuan telah jadi ahya. Kalau huma jadi ahyaya, hum ahyau. Dia pattern dia akan sama sebab hujung dia sama Okey, cuba jalankan. Huwa istawa, huma